An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu talaqa mar'atuhu wa hiya haid fazakara zalika Umar li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatayaghaz minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala liyuraji'uha summa yumsikuha hatta tathur summa tahid fatathur fa in badalahu an bita أن بطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang menceraikan isterinya ketika haid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar bin Al-Khattab bertanyakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, suruhlah Abdullah bin Ibnu Umar merujuk semula kepada isterinya dan janganlah menceraikannya sehingga dia suci. Kemudian haid dan suci lagi. Kemudian jika dia ingin bersama dengan isterinya, teruskanlah, dan jika dia ingin bercerai, ceraikanlah sebelum menyetubuhinya. Inilah iddah yang telah diperintahkan oleh Allah dalam menceraikan seorang isteri. Hadis ini menjelaskan bahawa Abdullah bin Ibnu Umar radhiyallahu anhu hendaklah membiarkan isterinya selepas rujuk sehinggalah dia suci daripada haid, dan ketika itu bolehlah dia menjatuhkan talak satu jika dia mahu, dan apabila isterinya itu datang haid lagi dan telah suci, bolehlah dijatuhkan talak untuk kali yang kedua dan sekiranya dia mahu. Apabila isterinya itu tersebut suci daripada haid bagi kali ketiga, Abdullah bin Ibnu Umar hendaklah berfikir sama ada ingin meneruskan perkahwinan selepas rujuk ataupun menjatuhkan talak bagi kali yang ketiga yang akan mengakibatkan perkahwinannya itu putus. Bila talak telah dilafazkan, tidak ada pilihan bagi pihak suami dan isteri melainkan wajib ke atas mereka untuk mendaftarkan penceraian tersebut di Mahkamah Rendah Syariah seperti mana yang diperuntukkan oleh undang-undang di dalam negara. Peraturan ini menurut kaedah siasat syariah begitu penting untuk menjaga maslahat, khususnya bagi pihak wanita yang mudah oleh pihak lelaki yang tidak bertanggungjawab terhadap kuasa yang diberikan seperti peruntukan nafkah, bilangan talak dan juga seumpamanya. Dan apabila lafaz talak telah disahkan oleh mahkamah, pihak pasangan boleh bersama semula dengan mendaftarkan rujuk tersebut di Jabatan Agama. Kewajipan ini berlaku sekalipun wanita berkenaan masih berada dalam keadaan haid kerana tidak ada bukti daripada hukum syarak yang menunjukkan talak ataupun rujuk terbatal ketika masih dalam keadaan haid. Menurut pandangan ulama, memulakan tempoh iddah adalah tempoh suci daripada haid. Ini kerana semasa berada dalam keadaan haid adalah tidak dikira dalam tempoh iddah. Dan oleh sebab itu talak dalam keadaan itu dinamakan sebagai talak bid'i, iaitu hukumnya adalah haram dan berdosa, dan juga jatuh talaknya kerana bertentangan dengan bentuk talak yang telah disyariatkan dan dipanjangkan tempoh iddah bagi wanita. Dan apabila seorang wanita itu diceraikan semasa dalam keadaan suci, maka dia haid dan suci lagi, kemudian haid dan suci, maka waktu iddah sudah selesai apabila dia masuk sahaja ke dalam kitaran haid yang ketiga, kerana keadaan suci yang pertama dikira sebagai tempoh iddah, manakala jika dia diceraikan semasa dalam haid, maka iddahnya hanya selesai selepas masuk ke dalam kitaran haid yang keempat. Inilah mudarat yang hendak dijauhkan oleh syarak. Di luar sana masih ramai wanita yang masih tertanya-tanya dan masih keliru adakah haram hukumnya untuk wanita tersebut bersama dengan suami bersentuhan kerana ketika itu dia masih lagi berada dalam tempoh haid. Dan mengikut penjelasan ini, talak yang dilafazkan semasa haid adalah sah walaupun ianya dihukumkan berdosa. Justru pasangan berkenaan sudah
menjadi ajnabi, iaitu orang asing, seperti orang asing, dan diharamkan untuk hidup seperti suami isteri, seperti bermesraan secara seksual, bersentuhan, memandang dan juga memandang antara satu sama lain. Dan oleh itu wajib ke atas suami untuk meninggalkan rumah tersebut untuk membiarkan bekas isterinya itu menjalani iddah tanpa gangguan. Dan jika bekas suaminya itu tetap ingin meneruskan penceraian terhadap isterinya itu, namun sekiranya suaminya itu hendak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka hendaklah dia merujuk semula dengan isteri yang ditolaknya itu yang ditolakkan ketika dalam keadaan haid. Talak yang dilafazkan oleh suami kepada isteri ketika isteri sedang berada dalam keadaan haid adalah jatuh talaknya, dan juga mereka berdua sudah menjadi seperti orang asing. Namun hukumnya sendiri menjatuhkan talak pada ketika itu adalah haram dan berdosa, kerana ini adalah termasuk dalam perkara-perkara yang terpecah. Namun daripada sudut kesahihan talak itu tetap sah dan juga jatuh, manakala daripada sudut melafazkan talak tersebut pada waktu isteri sedang haid, jatuh hukumnya haram. Hal yang sama diumpamakan juga dengan kes solat lelaki dengan berpakaian baju sutera, baju suci, baju curi, ataupun jual beli semasa azan kedua solat Jumaat. Para pelajar seharusnya, khususnya para pelajar perempuan, hendaklah mempunyai kefahaman yang lebih baik mengenai iddah ini, mengenai hukum hakam iddah, dan ia perlulah dipertingkatkan daripada semasa ke semasa, sama ada secara tak langsung ataupun secara langsung melalui pembacaan, ataupun menghadiri kuliah-kuliah, ataupun menghadiri ceramah-ceramah agama dan sebagainya. Justru pengesian rohani seperti mengikuti kuliah-kuliah agama di samping membanyakkan bahan bacaan ilmiah adalah penting dalam membantu memahami hukum hakam dalam soal perkahwinan. Seterusnya, pengkaji mengharapkan agar kajian ini menjadi titik tolak kepada kajian yang seterusnya, khususnya dalam memberi penekanan terhadap kesan-kesan setelah berlakunya pembubaran perkahwinan. Melalui pemahaman dan juga syarah hadis tersebut, maka jelas bagi kita untuk mengetahui bahawa talak yang dijatuhkan ketika dalam keadaan haid itu adalah haram dan berdosa, dan suami itu seharusnya merujuk kembali kepada bekas isterinya dalam tempoh iddah, sekalipun rujuk itu berlaku semasa dalam keadaan haid. Dan juga wajib ke atas pasangan berkenaan untuk mendaftarkan penceraian yang berlaku di luar mahkamah sekalipun masih berada dalam keadaan haid, berdasarkan peruntukan undang-undang Islam negeri masing-masing, bagi memastikan tiada pihak yang dizalimi akibat penceraian tersebut. Dan haram hukumnya untuk bersentuhan selepas bercerai, apatah lagi untuk bersama, melainkan setelah rujuk semula. Dan kepentingan memahami iddah bukan saja terletak pada bahawa wanita yang sudah berkahwin, malah golongan wanita yang belum berkahwin juga perlu memahaminya. Hukum hakam iddah perlu difahami dengan teliti kerana hukumnya adalah wajib, dan jika meninggalkannya adalah berdosa besar. Kewajipan melaksanakan iddah adalah bertujuan untuk menjaga nasab keturunan. Dan juga berikutan dengan itu, jika seorang wanita itu telah mendirikan rumah tangga namun jodohnya itu tidak panjang akibat diceraikan, sama ada bercerai hidup ataupun bercerai mati, mereka haruslah beriddah dengan tempoh yang telah ditetapkan, sama ada 3 kali suci bagi yang masih berhaid, 3 bulan bagi yang putus haid ataupun selepas melahirkan anak bagi yang hamil, dan 4 bulan 10 hari bagi wanita yang telah kematian suami. Dan hal ini kerana tempoh berkenaan sebagai langkah menjaga nasab keturunan, dan selepas tamatnya tempoh iddah, mereka berhak untuk berkahwin dengan sesiapa saja yang mereka sukai.